Test Baik. 1 2 3. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya. Alhamdulillah. Cikgu SBO sihat ya? Alhamdulillah, syukur Tok. Selamat malam kepada semua yang ada pada malam ini, yang sudi untuk bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah. InsyaAllah. So, kita sama dalam sembang bersama Tok Abah, sembang rezeki. Sembang rezeki, dan ingat ya, nak dapat bersama kita pada malam ini pun satu rezeki yang besar. Amin. Satu nikmatnya Allah pilih kita. Anda SBO dan Tok Abah kiriman Tuhan untuk sama-sama ya dalam majlis ilmu ya. Amin. Jom. Dan insyaallah. program kita sembang rezeki ni ditaja oleh Excel by Tok Abah. Jangan lupa ya, kat konten pin kat atas sekali tu dah ada link dah. Jadi untuk sama-sama masuk community ya, keluarga usahawan Tok Abah, press the link. Jom kita sama-sama bantu-membantu ya, selalu tak bersahabat ya, rawat peribadi, rawat rohani, perkasa peribadi, dan tolong tingkatkan ekonomi untuk diri, keluarga, bangsa, agama dan umat sejagat. Amin. So malam ni apa tajuknya? Malam ni insya-Allah Tok Abah kita akan bincangkan tentang impak ataupun implikasinya bila mana kita bersifat dengan sikap pemurah. Subhanallah. Itu sifat Nabi. Sebelum tu kita nak ucap terima kasih dulu kepada penaja rancangan kita, iaitu Excel by Tok Abah. Kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. So, sila Tok Abah, ramai yang dah tak sabar tu, ya Allah, apakah kesan-kesannya, nampak impaknya Tok Abah bila seseorang tersebut bersifat dengan sifat pemurah. Sebenarnya sifat pemurah ni sifat kita semula jadi ya. Kita ni pemurah. Sebenarnya baby waktu lahir je mesti senyum. Allah. Senyum. So baby tu senyum ya. Senyum tu dari syurga. Bau baby bau syurga. Allah. Dan ribu-ribu malaikat yang menjaga baby yang baru lahir. So itu sebenarnya sifat murahnya Allah ya. Dan dalam diri manusia ada 5 sifat. Sifat manusia ikut emosi, perasaan ya. Sifat malaikat, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku patuh. Ya, ada. Sifat setan, sami'na wa asoina, aku dengar, aku bangkang ya. Allah. Of course sifat sifat haiwan. Allah malah nak cakap ya. Dan yang kelimanya kita paling dambakan sifat pemurah Allah, sifat semangat, sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ya Ghafur, pengampun. Allah ya Rahim, pengasih, penyayang ya. Allah Maha Memberi. So sebenarnya sifat pemurah ini memanglah sifat Nabi SAW, tapi sebenarnya semangat sifat Allah. Jadi sebenarnya bila kita membentuk sifat pemurah, dan sebenarnya kita bincang apakah impak ya, ataupun dia punya implikasi, kesannya kalau ada sifat pemurah. Masya Allah, orang putih kata what goes round comes round. Apa yang anda beri, anda akan dapat balik. Dan ada pula sarjana kata apa yang kita terima dari Allah, yes, dia kena serasi dengan apa yang kita sumbangkan kepada manusia. Apa yang kita terima dari Allah, dia commensurate ataupun sesuai, serasi, seimbang dengan apa yang kita infakkan, kita sedekahkan ya, kita berikan kepada orang lain. Dan bila Nabi pesan pada Ali, wahai Ali, kau bagi satu dengan ikhlas, Allah akan bagi balik 10 kali ganda. Jadi kalau orang putih kata what you give, you get back. Tapi orang Islam kata what you give, you get back 10 times. 10 kali ganda. So jom anda dan Tok Abah sama-sama kita bentuk sifat pemurah. Sebenarnya kalau ada lah ya, yang kita yang Tok Abah ada cucu yang kecil-kecil, ni ada anak yang masih kecil, sebab dia belum cukup umur ni. Allahu Akbar. Jadi kita sebenarnya Tok Abah selalu tengok orang ya, yang every time nak sedekah, nak derma, dia suruh cucunya, anaknya. Kau bagi anaknya, bagi kan, bagi kat orang yang kesian pun sedekah tu, orang yang jual tisu tu. Kita galakkan anak kita untuk terlibat dengan memberi, dengan menyumbang, dengan sifat pemurah. Sebab sifat itu dididik daripada kanak-kanak. Ya, semua anak dilahirkan hebat, cemerlang, putih, bersih macam kain putih. Kitalah mak ayah, orang tua yang sekitar ni yang mendidik mereka untuk membentuk sifat pemurah. Di samping doakan kat kepala anak kita Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, kalau perlu surah Toha ayat 1 hingga 5, dan doakan jadi anak yang soleh, solehah dan sifat pemurah. Tapi ingat, kita doa penting ya, tapi cakap mak bapak kamu kena jadi pemurah, tolong orang, yes, tapi apa yang anak lihat akan terpahat dalam minda mereka. So mak ayah, pamerkan sifat kemurahan hati. Tunjukkan. Jadi anak ya, apa dia dengar dia lupa, apa dia lihat dia ingat, apa yang dia buat dia akan faham dan lekat forever. Sambung cikgu. Allah Rabbi Tok Abah kan.
So betul lah tu. Orang kata implikasi ataupun kesannya bila seseorang tu bersifat dengan sifat pemurah tu Abah. Dia punya trend dia orang kata bisnes dengan manusia ni ada kala kita untung, ada kala kita rugi tu Abah. Kan? Tetapi bisnes dengan Allah ni confirm untung. Tak pernah rugi. Subhanallah. Maksudnya kalau itulah yang Tok Abah katakan tadi, yang kelima tadi tu, kita mengambil sifat Allah SWT yang bersifat dengan pengasih, penyayang, pemurah, Tok Abah kan. Subhanallah. Maksudnya itulah antara implikasi ataupun petu untuk kita murah rezeki. Lagi banyak kita memberi, don't worry, bukan lagi miskin. Saya Tok Abah selama bahan pembacaan dan juga kajian saya melihat kepada masyarakat dan juga apa-apa saja bahan yang ada dekat luar, saya memerhati Tok Abah kan. Saya tengah mencari ni Tok Abah. Kalaulah yang menonton pada malam ini boleh komen dekat bawah tu, tunjukkan dekat saya manusia yang dia terlalu banyak memberi akhirnya dia jadi fakir dan miskin. Setakat ni saya belum jumpa. Tetapi orang yang berkira, orang yang kedekut menjadi fakir miskin, akhirnya itu biasa kita jumpa. Allahu Akbar. Cuba cerita yang kes Bangla tadi tu. Itulah Tok Abah. Saya Allahu Akbar. Ni berlaku sahabat-sahabat semua kebetulan Tok Abah, dia lalu dia bawa motor roda 3 dia tu. Kita fahamlah sekarang ekonomi tengah tak apa-apa tengah nak membangun, tak apa nak baik kan. Betul. Jadi kita faham bahawa kerja dia ni nampaknya macam mencari besi buruk, botol-botol lama kan. Jadi bila lalu depan rumah saya tu, dalam hati tu terdetik, ini bukanlah saya ni baik tak, tetapi semua daripada Allah SWT menggerakkan hati dan memberi kekuatan kepada diri untuk memanggil, untuk membantu apa yang dirasakan boleh. So kebetulan adalah sikit besi-besi yang buruk tepi kolam ikan keli saya tu. Jadi saya kata mari ambil lah besi-besi tu, angkatlah. So dia pun pakai motor gembira, nampak gembira dia tu Tok Abah kan. Subhanallah. So dia ambil, dia pungut, lepas tu dia datang dekat saya. Kebetulan saya tengah bagi makan ikan keli lah Tok Abah kan. InsyaAllah tunggu produk kami ikan keli tu nanti. Tunggu So dia kata bos, ini ikan apa? Oh ini ikan keli. Oh ya kah? Oh boleh tak saya nak jual ikan keli ni? Saya kata silakan, apa salahnya kan. Berniaga bersama sebagai rakan niaga tak jadi masalah daripada seorang pemungut besi ni Tok Abah kan. Jadi dia kata okey, kalau macam tu saya nak ambil 60 kilo. Saya kata you mau makan ke you mau apa ni? Banyak ni saya kata. 60 kilo. 60 kilo. Tak. Saya mau jual itu pergi ke kedai-kedai restoran. Saya kata tak jadi masalah, silakan. Bila boleh ambil? Sekarang boleh ke? Saya kata belum lagi lah. Sebab belum cukup haul untuk umur dia, saya katakan. So maksudnya Tok Abah, maksudnya subhanallah, setiap manusia, setiap insan yang datang kepada diri kita, sama ada dia nak minta bantuan ke dan sebagainya, layani dan santunilah mereka. Sifirnya, don't worry. Setiap orang yang datang kepada kita itu dengan niat yang baik, kaedah yang baik dan sebagainya, dia merupakan aset kepada diri kita Tok Abah. Itu kiriman Tuhan. Kiriman Tuhan tu Tok Abah. Subhanallah. Maksudnya saya pun tak sangka daripada seorang pemungut besi rupanya datang dekat saya nak ambil besi yang saya nak bagi kat dia tu. So dia balas dengan saya nak beli. Allah. Subhanallah. Dengan khabar harga pun lebih baik daripada yang kita minta. Harga pun lebih baik. Saya pun tak sangka dia nak beli dengan harga tu. Subhanallah, saya katakan. So betul lah kata Tok Abah tu. So maksudnya Allah bila mana nak tunjukkan sifat pemurah, Rahman dan Rahim dia tu. Sebab itulah kita selalu baca dan Nabi menggalakkan menjadi sunnah untuk setiap perbuatan kita tersebut dimulakan bismillah, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua nama Allah, Rahman dan Rahim Allah tu. Subhanallah. Ni topik yang kita nak bincangkan pada malam ni. Yang mungkin yang baru masuk tu Tok Abah kan, sila kami alu-alukan nak share, silakan, lagi bagus. Impak kepada sifat pemurah seseorang tersebut, nombor satu of course lah, rezeki dia akan bertambah insya-Allah. Betul, terima kasih. So, betul banyak bila Tok Abah selalu pesan teringat pesan Nabi pada Ali tu yang dah sebut awal-awal tadi. Ya, kalau kamu bagi satu dengan ikhlas, Allah bagi 10 kali ganda. So satu hari Tok Abah tengah kat office lah ya, tiba Tok Mak ya, my ex punya girlfriend, my ex punah. Dia panggil. Ni bah, ni ada orang nak kutip, nak minta derma, nak mengurus jenazah ya. Memang saya tahu memang ada kematian kat tempat tu. So berapa nak kasih? Kat rumah tu ada saya simpan, ada sama mana, bagi 300. Sebab ni jenazah ni memang
sangat-sangat perlu disegerakan untuk mengurus jenazah. Ini salah satu benda kita segerakan ya. Anak dah cukup umur, kahwinkan. Ya, jenazah urus cepat. Hutang bayar. Ya, bayar. Itu segera bayar. Itu 3 perkara yang kena cepat. So tak apa pun kata okeylah bagilah 300. So Tok Mak pun bagilah 300. Ya. So masa nak balik tu ada orang datang. Apa nama kata tu, sahabat lama lah, tak kenal pun. Ingat saya. Minta maaf, muka terkenal, nama lupa. Alah, 15 tahun lepas. Allah. 15 tahun lepas saya ada ni. Okey. Dia pun terus bagi satu envelope. Saya pun tengok, apa ni? Minta maaf lah, saya dah 15 tahun tak bayar. Ya. Tengok RM3,000. RM3,000 dipulangkan hutang dia kepada Tok Abah yang Tok Abah dah lupa pun. Asbab Tok Mak, ya, kau Mak ya, bagilah 300 pada orang yang nak kutip derma tadi tu untuk kurus jenazah. Sebab 300 Allah bagi 3 cash dalam masa tak sampai 1 jam. COD. Benar janji Allah. Wahai Ali, kau bagi satu dengan ikhlas, Allah bagi 10 kali. So mana mungkin takkan miskin, takkan fakir orang yang bersedekah. Yang kita memurahkan bersedekah kecuali bertambah. Itu hadis sahih. Jadi Tok Abah selalu sangat-sangat kata orang tu yakin ini benar dan pesan pada anak-anak jangan kedekut. Satu yang Tok Abah nampak anak kongsi lah, sambung daripada apa yang Cikgu SBO dah sebut tadi tu. Satu lagi bila Nabi bersabda, ya, Tok Abah tengok malam tadi ya, ni 24 jam lepas ya, malam 24 jam okey. Ya. So sabda Nabi, seorang mukmin adalah orang yang mulia lagi pemurah. So tengok Nabi describe ataupun memperlihalkan seorang mukmin ialah orang yang baik, ya, mulia lagi pemurah, dan orang yang fasik. Apa dia orang sifat orang fasik? Orang yang fasik ialah orang yang penipu dan tercela. Hadis riwayat At-Tirmizi, sahih insya-Allah. Allah. So salah satu sifat orang yang kata tu mulia dan apa nama disayangi Allah ialah orang yang sifat pemurah. Jadi jangan anda dan Tok Abah jadi orang yang kedekut. Ya, so sebenarnya kita kena sentiasa memberi. Satu lagi hadis yang Tok Abbas jumpalah yang malam tadi sambil duduk-duduk sebelum tidur malam tadi ya. Jadi kata apa? Tidak pernah ya terkumpul sifat bakhil dan iman di hati seorang hamba-Nya. Termenung juga bila baca itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Tidak akan bercantum, tidak akan bersatu ya sifat bakhil dan iman. Jadi tak boleh aku beriman tapi bakhil. Tak boleh. Tak boleh wujud. Sama juga. Aku sembahyang tapi aku memang berdiri nombor ekor juga. Ya, alah minyak yang tak tahu. Tak boleh. Aku sayang Allah tapi aku juga geng dengan setan. Tidak mungkin berlaku. Barang siapa rapat dengan Allah, dia akan jauh daripada setan. Automatik. Itu dah tu. Bila hadis Nabi SAW bersabda tadi tu, ya, tidak akan terkumpul, tidak akan bersatu sifat bakhil, opposite kepada pemurah ya, dan iman. Jadi takut orang yang bakhil, yang tak ada sifat pemurah, dia tipis imannya. Jadi Tok Abah seru anda of course menyeru diri Tok Abah, sebab telinga Tok Abah paling dekat dengan mulut Tok Abah. Jadi bila Tok Abah cakap, Tok Abah pesan pada telinga yang dua ni. Dan Allah akan tanya ya, di padang mahsyar pun nanti mulut tak boleh berkata-kata, dikunci dah. Yang boleh bercakap itulah telinga bercakap, mata bercakap, tangan bercakap, ya, hidung bercakap, kaki bercakap, semua anggota bercakap kecuali mulut. Therefore itulah kita pesan. Sesuanya. So itu satu perkara. Tapi kenapa kadang timbul orang tu ialah macam takut lah ya, takut dia sebab dia pakai logik. Ya kan, aku bagi, aku tolongkan dia lebih hebat dari aku. Ya, aku tolongkan lari bajet. So macam mana cikgu? Allahu Akbar. Ya, betul lah Tok Abah. Ada juga yang berpersepsi dan berpandangan sedemikian. Ni cerita benar lah Tok Abah kan. Saya pernah berhadapan dengan usahawan ni, dia berniaga air balang. Tok Abah kan, air balang, dia berniaga kalau bulan Ramadan, di pasar Ramadan kan. Kalau pasar malam lah. Cuma saya tanya dia, air yang lebih tu biasanya yalah kadang-kadang sometimes ada hari yang tak habis lebih. Ya, betul lah. Buat apa? Dia kata buang kat longkang lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kata kenapa buang kat longkang? Kawasan tu kan kawasan ramai student yang mungkin dia boleh infakkan benda tu. Dia tak boleh cikgu. Nanti kalau saya buat budaya tu nanti memang dia akan datang tunggu dan nak tutup, dia tahu saya akan bagi free. Macam tu pula persepsi dia kan. So tapi dia pakai logik tu, dia pakai logik. Yes, dia pakai logik sebab dia tak pakai apa yang Nabi kata. Naam. Apa yang sedangkan maaf ya, orang berniaga
So kita bukan sahaja semata-mata untuk mengharapkan orang membeli produk kita untuk kita dapat benefit dekat situ, tetapi yang paling utama bagaimana kita membentuk silaturahim dengan orang ataupun dengan pelanggan tu. Kadang-kadang dengan satu impak yang kita bagi kepada mereka tu, mereka ingat, oh bagus dia dulu pernah saya haus, dia bagi saya air. Subhanallah. Ingat perbuatan sedemikian dia akan memberi lekitan ataupun dia akan memberi satu kenangan yang indah kepada orang yang menerima. Betul. Subhanallah. Betul. Maka apa yang Tok Abah katakan tadi yang dibawa perbuatan oleh para sahabat Nabi SAW, so please jangan, terutama orang berniaga, jangan macam Tok Abah katakan tadi, jangan fikir logik semata-mata, ambil dulu hukum wahyunya bagaimana. Allahu Rabbi, kan. Kita lihat kan Tok Abah contoh para sahabat Nabi SAW, antaranya semua orang tahu, semua orang kenal bagaimana kekayaan yang dibina oleh Abdul Rahman bin Auf ni. Subhanallah, kaya dia ni, Allahu Rabbi, kan. Kunci gedung dia apa? Dia yang itu Tok Abah ni yang kaya tu Namrud ya. Itu Namrud ni kaya tapi kedekut. Yang akhirnya lihatlah sejarah bagaimana dia mati. Kayanya Namrud, subhanallah. Kan bila dia keluar tu Tok Abah, kan, yang akan membawa kunci gedung dia sebanyak 400 ekor unta. 500 ekor kanan dan kiri. Kunci gedung, bukan dia bawa emas ataupun duit ataupun belian. Kan kunci gedung. Subhanallah, kita kunci tu apa satu je. Kucing sepak jatuh bawah meja semua, jenuh nak cari mana cuma. Subhanallah. Tapi Abdul Rahman bin Auf ni seorang sahabat yang Nabi jamin dia masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Ini untuk yang berniaga So boleh nak ambil idola yang lain, silakan, tetapi jangan buang ni yang jaminan Nabi bagi dia syurga ni, kan. Lihat salah satu peristiwa dia Tok Abah yang saya tertarik baca dalam sirah tersebut. Pada suatu hari Abdul Rahman bin Auf ni bersama rombongan kabilah dia pergi balik daripada bumi Syam, daripada berniaga. So nak masuk ke bumi Madinah ni, telapak kaki unta tu menggegarkan bandar kota Madinah pada ketika itu. Sebab betapa banyaknya hasil dagangan daripada ketika itu. Jadi bila unta yang pertama itu masuk tersebut diiringi dengan barisan unta yang belakang lagi, so menggegarkan, lalu kejadian tersebut menyebabkan Sayyidatina Aisyah bertanya kepada sahabat pada ketika itu, apa yang terjadi kepada bumi Madinah? Sahabat kata, itulah rombongan dagangan Abdul Rahman bin Auf yang bawa keuntungan dia daripada bumi Syam masuk ke bumi Madinah. Aisyah berkata, alangkah baiknya seandainya harta ataupun kekayaan tersebut sebahagiannya diinfakkan ataupun dikongsi, diberikan kepada umat Islam di bumi Madinah. Subhanallah. Perkataan tersebut terdengar dan sampai ke telinga Abdul Rahman bin Auf. Belum habis kesemua unta dia masuk ke dalam kota Madinah, Abdul Rahman bin Auf telah pun mengisytiharkan, sesungguhnya hari ini aku mewakaf dan aku infakkan kesemua harta ini kepada kalian umat Islam di bumi Madinah. Subhanallah. Adakah Abdul Rahman bin Auf ni Allah miskinkan dia selepas kejadian itu? Tak ada. Subhanallah. Bahkan Allah tambah lagi ada. Kan Allah tambah lagi ada. Begitulah kejadian yang sama bila mana zaman Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf ni bila dapat berita yang dia tu Tok Abah orang yang ke-10 masuk syurga, dia sedih. Balik rumah dia sedih, dia menangis. Isteri tanya kenapa sedih, sebab dia kata dia orang yang ke-10 semua. Lalu apa yang dia buat? Dia infakkan ke semua harta dia, wang yang dia ada untuk apa? Untuk membeli tamar yang ada di pasar dan juga di ladang. Ketika itu Allah menguji. Ni sirah sirah ada kaitan dengan topik kita pada malam ini. Allah menguji penduduk Madinah dengan satu wabak, satu penyakit, yang mana penyakit tersebut menyerang ke semua tamar-tamar yang menyebabkan tamar tak dapat dikeluarkan dan tak dapat dijual di pasar. So menyedihkan pengusaha, pekebun dan juga penjual. So Abdul Rahman buat apa? Oh, ni masa yang terbaik disebabkan harta aku banyak. Nabi kata aku dapat masuk sebab harta aku banyak. Jadi aku infak, aku beli ke semua tersebut. Subhanallah. Kita hari ni Tok Abah bagi kedai tepi jalan, beli durian, balik buka busuk, dah siap sumpah 7 keturunan, aku sumpah dia takkan kaya. Subhanallah. Ni Abdul Rahman ni kan, Abdul Rahman bin Auf ni, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, subhanallah, dia beli. So dia balik ke rumah dia dengan wajah yang girang
wajah yang ceria. Isteri dia tanya, kenapa suamiku kau nampak gembira berbeza dengan hari yang lain-lainnya? Dia kata, aku telah menginfakkan ke semua harta yang kita ada untuk menggembirakan saudara kita yang berkebun dan juga yang berniaga. Subhanallah. Kalau kita balik macam tu, orang rumah tanya, kita jawab macam tu, Tok Abah, agak-agak dapat masuk pintu rumah tak, Tok Abah? Ada harapan. Ada harapan Tidur luar, pintu tidur rumah. luar. Kan? Tetapi nak jadikan cerita ni yang Tok Abah katakan tadi tu, gandaan tu. Kan? Subhanallah. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam diziarahi oleh rombongan daripada Yaman. Pembesar Yaman menghantar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wakil untuk apa? Untuk membeli tamar yang rosak, sebab untuk dijadikan ubat kepada wabak yang sedang melanda kota Yaman pada ketika itu. Nabi kata, semua tamar yang ada di bumi Madinah adalah milik Abdurrahman bin Auf. Pergilah kamu ke rumah dia, belilah dan berurus niagalah dengan dia, katakan aku yang menyuruh. Allahumma selamat. Dan nak jadikan cerita janji Allah itu benar, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar kepada orang yang bersifat pemurah. Satu gandanya 10, bahkan dalam Quran satu gandanya 700. Itu kita dah bincang sebelum ini. Subhanallah. Yaman tadi, pembesar Yaman tadi, wakilnya telah membeli daripada Abdurrahman bin Auf 10 kali ganda daripada apa yang Abdurrahman beli dari bayar dekat pekebun dan juga peniaga di pasar. Subhanallah. Maknanya dalam sekelip mata Abdurrahman bin Auf ini mendapat kekayaan 10 kali ganda daripada sebelumnya. Allahu Akbar. Itu sebabnya bila sangat cantik je contoh sebenar itu kata dari sejarah Islam yang patut jadi penghayatan kita. Dan Tok Abah ingat satu hadis ya, yang Tok Abah dapat juga malam tadi sambil nak tidur tu cari bahan ya. So apa sabda Rasulullah SAW, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Dengan tu si Abdurrahman Auf tadi, dia dekat dengan Allah, obviously Allah. Dia dekat dengan manusia yang susah tadi, petani-petani yang pekebun rosak, pekebun dengan petani yang jual kat pasar tu. Dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh daripada api neraka. Allah. Tu yang dijamin tu. Itu dijamin. Allah. Dijamin tu. Dan yang kedekut, opposite kepada pemurah, kedekut. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah tak masuk golongan tu. Dan yang kedekut itu, dia jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Allah, ya Allah Akbar ya. So itu sebenarnya sesungguhnya orang yang bodoh tetapi pemurah itu lebih disayangi Allah. dia tak pandai tapi dia pemurah, Allah sayang kat dia berbanding orang kaya tapi kedekut. Dan betul tadi cikgu dah sebut awal-awal tadi. Dia kata apa? Harta yang dibelanjakan di jalan Allah ya, seolah kita berniaga dengan Allah. Bila kita berniaga dengan Allah ya, takkan rugi, takkan confirm ya, tidak akan rugi ya. Itu satu perkara yang sangat-sangat penting ya. Dan satu lagi yang Tok Abah teringat ya, satu pesanan para asatidzah pada kita ni berkaitan dengan pada firman Allah ya. Firman Allah Al-Baqarah ayat 195 yang selalu juga dibaca oleh cikgu SPO ya, belanjakan hartamu pada jalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan ya diri kamu dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan ya. So itu satu perkara yang sangat-sangat kita dambakan ya, dan kita kena start daripada rumah kita sendiri sebab segala-galanya kehebatan kita, kecemerlangan kita semua bermula di rumah. So apa nak minta semualah ya, anda yang ada bersama-sama kita pada malam ni, mulakan dengan kita didik diri kita, pasangan kita, anak-anak kita. Tapi dalam proses itu jangan lupa ya, press link tu, tekan link yang konten pin tu ada, maka jom join keluarga usahawan Tok Abah. Sebab dalam komuniti ini kita akan bimbing, kita akan pimpin, kita akan kongsi, kita akan rangsang, kita akan motivasikan dan kita sama-sama nak maju ke depan. Sebab bila kita dalam satu jamaah ada kekuatan. Dan sebab orang yang pemurah ni biasanya orang yang adalah dia punya kelebihan ya, ada dia punya bajet, ada dia punya pendapatannya, dan insyaAllah ya, rezeki dalam perniagaan 9/10 rezeki dalam perniagaan. Cuma tu nak ajak seramai mungkin orang di luar sana, jom join kita punya community, kita punya keluarga usaha untuk Abah ni, untuk sama-sama bangunkan diri dulu, rawat diri, rawat peribadi, bangunkan diri dan bangunkan ekonomi untuk kita menyumbang, untuk kita jadi pemurah, untuk kita membantu orang lain. Dan tak berpesan pada anak-anak yang nak berniaga, untuk mereka yang nak maju ke depan, pasang niat. Salah satu niat kita berniaga ke bekerja lah, aku nak menolong, aku nak menyumbang, aku nak jadi seorang pemurah, aku nak bersedekah, aku nak berinfak kepada
lapan asnaf ke, pada mak bapak ke, pada adik-beradik ke, pada jiran tetangga yang susah ke, ya, sebab dia bermula yang dekat dunia, daripada mak bapak, keluarga, ya, lepas tu dan seterusnya makin jauh. Itu dia punya protokol. Itu SOP-nya. Semua ada SOP. Ya, jadi dalam konteks itu, so kita minta dalam konteks pengalaman PSBO sendiri, bagaimana lagi kita nak menjana sifat-sifat pemurah ni, insya-Allah. Okey, terima kasih Tok Abah. Satulah Tok Abah, yang ini pun saya ingat saya pun masih lagi melatih diri saya Tok Abah. InsyaAllah. Sebab perbuatan ini adalah merupakan dia punya asas, dia punya kunci dia untuk kita lebih kepada sifat pemurah ni. Apa dia Tok Abah? Ya. Of course lah, didik dan latih diri kita supaya lillahi ta'ala. Amin. So Ya, maknanya betul. kena ikhlas kan. Ada orang betul dia menunjukkan sifat pemurah tu kerana nakkan pujian, nakkan kemahsyuran dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Nak viral, glamour kan, nak viral dan sebagainya. Itu terpulang. Sebab niat itu masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saya tertarik dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bahawa bila mana tangan kanan itu memberi, so biarlah sampai tangan kiri tidak mengetahui. Subhanallah. Hadis itu ataupun kata-kata yang disampaikan oleh baginda tersebut, subhanallah. Mana mungkin Tok Abah tangan kanan duk bagi, tangan kiri jangan tahu. Maksudnya sampai ke tahap begitu, untuk seseorang tersebut mentarbiah diri dia supaya apa yang dibuat tersebut lillahi ta'ala. Sebab tu Tok Abah, dalam hadis yang panjang juga menceritakan bahawa di akhirat kelak, bila mana seseorang itu dihimpunkan di hadapan Allah, dia akan datang membawa amal soleh dia. Buat segunung, 2 gunung, 3 gunung. Tetapi ada orang yang bila dia sampai dekat Allah Subhanahu Wa Taala, semua amal kebajikan yang dilakukan tersebut terbang seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Sebab waktu dia hidup, waktu dia bersedekah, waktu dia berinfak, dia bukan lillahi ta'ala. Tu yang Allah sindir tu. Pergilah kamu kepada yang dahulu, kamu niatkan apa yang kamu berikan tersebut kepada pulan-pulan ke nak tunjuk, pergi mintalah pertolongan dan syafaat daripada mereka. Nauzubillah min zalik. Yang ini kita tak nak. Sebab apa? Sebab bila mana seseorang tersebut bersifat dengan sifat pemurah, ya Allah, aku nak bagi ni ya Allah, cukup hanya Kau je yang tahu. Aku tak nak satu manusia pun yang tahu. Contoh Tok Abah kan. So insya-Allah secara tidak langsung dia mendidik hati dia untuk tenang. Subhanallah. Sebab apa? Tenang daripada fitnah manusia. Allahu Akbar. Dia tidak membuka pintu-pintu fitnah kepada diri dia. Sebab apa? Sebab kebaikan yang dia buat tu lillahi ta'ala. Orang puji pun aku tak kisah, orang tak puji pun aku tak kisah. Yang penting apa yang aku buat, Allah menjadi saksi. Dan bila Allah menjadi saksi, Allah menyukai, betul lah kata dalam satu hadis kursi tersebut, akan aku kabarkan kepada semua makhluk dan para kekasihku, bulan itu adalah kekasihku, maka kasihilah dia seperti mana aku mengasihinya. Subhanallah. Amin. Nampak? So lihatlah bagaimana barakah di sebalik sifat pemurah tu, Tok Abah kan. Contoh yang kita dapat tengok sampai ke sekarang. Subhanallah. Siapa dia? Iaitu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya tertera sekarang, iaitu apa? Wakaf Sayyidina Uthman bin Affan. Yang sampai sekarang kalau pergi ke kota Mekah tu, kita akan dapat lihat bagaimana wakaf tu masih berjalan sehingga ke hari ini, asbab daripada ni seorang sahabat yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Ini yang kita nak, Tok Abah kan. So maknanya dengan sifat pemurah tersebut, dia beli akhirat dengan dunia dia tersebut. Bahkan Allah gantikan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Satu lagi contoh yang nak sambung itu kisah sahabat yang sangat mulia lah. Ini kisah yang kita Tok Abah pernah cerita ni, tapi nak ulang balik. Kisah seorang manusia bernama Muhammad di Amerika yang baru kena buang kerja. So dia menonton public television, orang tengah mengutip derma untuk seorang pesakit yang tak ada insurans kesihatan. Dia perlukan lebih kurang $150,000 untuk rawatan. Jadi dia tak ada insurans, jadi dia pun kutip cara crowdfunding lah. So ada lawan penyakan tu buat komitmen, saya nak derma $5, $10, $20, $100, So ramai tu Muhammad ni tengok, dia buat ambil wallet, dia baru kena buang kerja. Dalam wallet dia ada $4. Alamak, ini aku kesian kat orang tu tapi jiwa dia memang jiwa pemurah dia. So dia pun telefon. Dia telefon juga kepada TV tu. Jadi yang operator yang panggil tu, okay sir, your name sir, Muhammad. How much do you want to pledge? Berapa nak?
$2. Jadi orang pun banyak sebab orang lain 5, 10, 20, 100. Mana ada $2? Mana ada? That's interesting. Yeah, thank you very much. But dia tanya, why $2? Yeah, but it's so unique. Yeah, it's okay. No problem. Bukannya orang tu nak menghina ke apa. Tapi kenapa $2? Sebab jumlah yang unik. Tak pernah ada orang. Because in my wallet I have only $4, and I don't know what I will eat tomorrow. But today I have $2 to eat. Dia never mind. Dia kata dia kesian sangat pada orang ini. I give $2. Ya, orang ramai yang menonton tu menangis ya. Termasuknya yang menjawab telefon tadi. Tapi apa berlaku? Ni magic Allah punya hebat ya. Lepas tu ramai orang lagi buat donation ya, buat panggil dia. Okay, I want to donate $10. 5 for the patient, 5 untuk dan 5 for Muhammad just now who has only $2 in his wallet. Ramai. Saya nak donate $20. 10 untuk pesakit, 10 untuk Muhammad. Jadi petang tu dapat $150,000 untuk pesakit, Muhammad dapat $10,000 ya. Dan masa persembahan nak bagi penyerahan cek ya kepada pesakit dan kepada Muhammad, ramai orang yang menonton, termasuklah CEO ya, company besar. Bila dengar kisah Muhammad, semua berkebut nak bagi Nabi Muhammad. Dia kena buang kerja, bagi kerja kat dia. Dan Muhammad pilih kerja yang sangat baik. Tengok, ini kisah benar. Ya, betapa hebatnya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan itulah impak sifat pemurah lillahi ta'ala. Dia bukan nak glamour. Ya, dia punya $4. Dan tidak akan miskin, janji Allah. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang pemurah tidak akan miskin. Kecuali bertambah. So, Tok Abbas seru anda semua, jom. Dan kalau anda pemurah, beritahu kawan lain tentang program kita. Link yang nak join jadi keluarga usaha Tok Abbas, sama-sama kita maju ke depan untuk dapat memberi, menyumbang dan jadi orang yang pemurah, insya-Allah. Itu yang Tok Abbas nak sampaikan pada malam ini. Dan rumusan terakhir daripada Cikgu SBO. Okey, untuk rumusan terakhir lah Tok Abbas rumusan ni untuk menasihatkan diri saya sendiri Tok Abbas dan kepada semua penonton yang ada pada malam ini So kita tahu bahawa murahnya rezeki seseorang itu antaranya yang menyumbang kepada orang lain ataupun berkongsi #kongsi rezeki dengan orang lain, insya-Allah dia juga akan mendapat memperolehi rezeki yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan dia boleh bagi pada sesiapa sahaja yang dia inginkan. Dan alangkah indahnya seandainya kita tergolong di dalam kelompok manusia yang Allah takdirkan bersifat seperti sifat para sahabat-sahabat yang dulu atau para orang yang soleh, yang mana mereka ini langsung tidak merasa ataupun meletakkan rezeki yang diperolehi tersebut, umpama orang kata simpan dalam hati, dalam supaya tak nak kongsikan. Tak, kebanyakan mereka ini, kalau kita baca sejarah mereka ini, kekayaan, kesenangan yang mereka miliki, rezeki yang mereka dapat tersebut, semuanya orang kata di ujung tangan, di ujung jari lah, senang cerita. Mudah untuk bagi, untuk share, untuk kongsi. So mudah-mudahan insya-Allah yang paling utama sekali, doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya pesan kepada diri saya manusia apa yang disampaikan dulu arwah tuan guru Ustaz Harun selalu pesan dia kata ikhlaskan diri, ikhlaskan hati tersebut di dalam setiap perbuatan, apatah lagi dalam bab untuk kita berkongsi rezeki lillahi ta'ala, kerana Allah. Sebab kemuncak ibadah ataupun kemuliaan seseorang insan tersebut di sisi Rabb, di sisi Tuhannya kan, Tok Abah, apabila dia berjaya meletakkan semua perbuatan dia untuk Allah, semua tindakan dia untuk Allah. So means maksudnya pada ketika itu, kalaulah kita berada di tahap tersebut, mudah-mudahan insya-Allah, maka InsyaAllah kita akan rasa tenang, rasa bahagia. Kenapa? Allah membesarkan diri kita di dalam jiwa kita pada ketika itu, akhirat berbanding dengan dunia. Ya, Allahu Akbar. So akhir kalam, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat di luar sana, doa kita malam ni ialah, ya Allah, limpah ruahkan rezeki yang berkat, yang banyak kepada aku sekeluarga, supaya aku dapat membantu orang lain, aku menginfakkan pada orang lain. Kita doa untuk dapat rezeki yang melimpah ruah dan berkat. Amin. Agar kita dapat nyumbang pada orang lain So itu dia yang dapat kita kongsi pada malam ni. Syukur, terima kasih. Jangan lupa share, like dan share. Itu juga pemurah tu. Dan jangan lupa link link untuk join keluarga usaha Tok Abah. Mudah-mudahan kita sama-sama maju ke depan dan dapat menyumbang Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.